Nama sebenar beliau adalah Khairul Amin bin Kamaruzaman dan dilahirkan pada 25 September 1992 dan berasal dari Kota Baru, Kelantan. Tahap pendidikan beliau adalah di SMK Ismail Petra, Kota Baru dan melanjutkan pengajian di peringkat lebih tinggi di University Vanderbilt, United States. Khairul Amin terkenal dengan resepi masakan yang mudah untuk disediakan. Walaupun beliau bukan seorang chef dan tidak pernah belajar tentang kulinari, Khairul Amin konsisten menghasilkan konten-konten video masakan sehingga beliau berjaya mencipta resepinya sendiri yang terkenal iaitu sambal nyet. Khairul Amin bukan sahaja dikenali seorang pemberi pengaruh makanan, malah beliau juga sebagai usahawan dan juga influencer yang berbakat dan berjaya. Beliau adalah inspirasi kepada orang ramai dan beliau terus memberi impak positif kepada dunia disebabkan konten-konten yang beliau hasilkan dan juga sikap beliau yang humble, profesional dan tidak tersabit dengan sebarang isu-isu kontroversi. Krisis terbesar yang dihadapi oleh usahawan Islam Khairul Amin dalam menempuh cabaran di dalam dunia perniagaan adalah beliau menghadapi kerugian yang sangat besar yang kerugiannya melibatkan hampir puluhan ribu ringgit. Khairul Amin merupakan salah satu individu yang menjadi sumber inspirasi pelbagai lapisan masyarakat apabila perniagaan sambalnya yang dijalankan meraih kejayaan yang besar dan mengagumkan. Tetapi sebelum beliau berjaya sampai ke tahap sekarang, banyak liku-liku kehidupan perniagaan yang dihadapinya. Khairul Amin telah menjalankan perniagaannya sejak tahun 2017. Pada ketika itu, beliau menjalankan perniagaan sambal melalui media sosial iaitu di platform Facebook dengan memulakan penjualan sebanyak 200 botol produk sambalnya. Tetapi ketika itu juga perniagaannya tidak laku menyebabkan beliau terpaksa untuk memecat pekerjanya dan wang simpanannya terpaksa digunakan sehingga habis. Pada permulaannya, penjualan sambalnya habis dijual tetapi pelanggan memulakan semula sambal yang dibeli. Hal ini kerana kaedah pembungkusan sambal yang tidak kukuh dan tidak terjamin kualitinya. Sambal Khairul Amin dijual di dalam botol plastik pada ketika itu dan apabila pelanggan menerima sambal tersebut, sambal itu telah tumpah kerana botol plastik tersebut pecah. Beliau sedar akan kesalahannya bahawa beliau tidak mengetahui kaedah penyediaan untuk pembungkusan sambal yang betul, selamat dan berkualiti. Walaupun begitu, Khairul Amin tidak mudah mengalah dan sentiasa cuba untuk memperbaiki kelemahannya sehingga beliau berjaya. Okay, saya akan teruskan dengan bahagiannya seterusnya iaitu kesan krisis. Kesan krisis ini ialah apabila terdapat pemulangan semula sambal nyet yang telah menyebabkan kerugian yang besar di mana ianya mengaitkan kaedah pembungkusan yang digunakan pakai oleh Khairul Amin adalah kurang baik. Perkara tersebut telah menyebabkan Khairul Amin lebih peka terhadap kaedah pembungkusan dan membuat penambahbaikan terhadap cara pembungkusannya. Menerusi TikTok seorang pengguna yang dikenali sebagai Cikgu Sami turai sebuah video berkaitan dengan sedikit kritikan terhadap sambal nyet Khairul Amin, di mana menerusi video tersebut pembungkusan sambal nyet yang diterima telah dipenuhi dengan minyak yang tertumpah di botol sehingga mengundangkan rasa curiga sekiranya kualiti sambal terjejas ataupun tidak. Malah dia turut memberi cadangan kaedah pembungkusan sambalnya dengan menambah kotak pembungkusan. Khairul Amin tampil membuat permohonan maaf kepada Cikgu Sami dan akan menggantikan dengan sambal yang baru. Cadangan yang diberikan juga pernah difikirkan oleh tim sambal nyet bagi memastikan penghantaran lebih selamat. Namun, perkara ini tidak dapat dilakukan disebabkan oleh beberapa faktor iaitu yang pertama itu kadar kerosakan yang rendah di mana menurut data terkumpul dari 25,000 botol yang dijual hanya 2 atau 3 sahaja yang mengalami kerosakan. Yang kedua ialah kekangan masa. Bagi setiap pembungkusan mengambil masa 1 minit 5 saat. Penambahan kotak hanya akan mengambil masa lebih lama dan melambatkan proses penghantaran. Yang ketiga ialah kecekapan kos. Kos bagi setiap kotak dalam anggaran 3 sen, 5 sen dan RM1 bergantung kepada saiz. Hanya akan berlaku pembaziran kerana kadar kerosakan adalah rendah. Yang keempat ialah memudahkan pihak kurier dalam memegang parcel dengan sebelah tangan ketika membuat proses scan dan mudah untuk dimasukkan ke dalam guni. Berdasarkan pernyataan tersebut, Khairul Amin masih menggunakan kaedah seal bagi membungkus sambal nyetnya kerana menerusi kaedah tersebut, kadar kerosakan adalah rendah berbanding kaedah lain. Maka di sini, kaedah pembungkusan masih tetap diteruskan iaitu dengan menggunakan seal berbanding yang lain.
Seterusnya adalah tindakan. Beliau pernah mengalami kegagalan, namun Khairul Amin ini tidak berputus asa dan cuba lagi dengan strategi pemasaran yang berbeza, iaitu membuat video masak di Instagram. Bukan itu sahaja, beliau juga telah mengubah label dan nama sambal daripada sambal King kepada sambal Net untuk menarik perhatian pelanggan. Selain itu juga, beliau juga telah membuka kilang pertama untuk meningkatkan pengeluaran dan kualiti sambalnya. Beliau juga mengambil kira maklum balas dan permintaan pelanggan untuk memperbaiki produk dan perkhidmatan beliau. Cara beliau hadapi cabaran adalah beliau telah mengaku akan kelemahan yang terdapat dalam dirinya. Kerugian yang berlaku adalah disebabkan kecuaian dirinya yang tidak tahu akan cara yang sesuai untuk mengeluarkan sesuatu produk dan perlu memastikan kualiti produk itu selamat dan berkualiti kepada pelanggan. Kedua adalah beliau telah keluar dari zon selesa dengan menonjolkan dirinya dalam video memasak. Beliau juga menolak rasa malu sehingga video beliau telah menjadi tarikan orang ramai, seperti beliau telah membuat video masakan menu berbuka pada bulan puasa. Seterusnya ialah kejayaan terbesar beliau. Beliau telah memenangi beberapa anugerah seperti penjual baharu terbaik dan khidmat pelanggan terbaik dari syarikat e-perdagangan iaitu Shopee. Memandangkan hampir 3 tahun berada di pasaran, beliau telah merekodkan jumlah jualan produk sambal sebanyak 2.4 juta botol bersamaan dengan 33.5 juta ringgit Malaysia. Seterusnya, pada tahun 2023, beliau telah dinobatkan sebagai pemenang bagi kategori People Choice Creator of the Year di TikTok Award Malaysia. Antara kata-kata nasihat yang telah diberikan kepada influencer-influencer muda yang lain supaya tidak melupakan hasrat untuk terus belajar dan juga membuat kandungan media sosial yang berfaedah. Katanya untuk menjadi relevan dalam industri perlukan banyak pengetahuan, pemikiran kritis, penyelesaian masalah dan juga adab. Seterusnya, beliau juga telah berjaya membuka 2 buah kilang yang bertempat di Kota Baru, Kelantan bagi perniagaan produk sambalnya sehingga mendapat perhatian daripada bekas Perdana Menteri Malaysia iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad.